Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok potongan cukai bulanan. Apa itu potongan cukai bulanan? Okey, potongan cukai bulanan ini adalah potongan pendapatan daripada saraan pekerjaan untuk bayaran cukai pendapatan pada tahun semasa. Jadi kamu akan potong cukai secara bulanan. Jadi kita bayar cukai itu secara bulanan. Okey, kita buat potongan. Okey, ada dua cara yang bagaimana kita nak menentukan berapa jumlah yang kita perlu bayar secara bulanan. Sama ada yang pertama, kita boleh guna kaedah jadual potongan cukai bulanan. Okey, dapat ni jadual. Okey, yang kedua, kaedah pengiraan berkomputer PCB ataupun kaedah pengiraan berkomputer potongan cukai bulanan. Kedua-dua ini kamu boleh dapati daripada laman web LHDN. So, jadi kamu boleh tahu berapa cukai bulanan yang kamu perlu bayar berdasarkan cukai tahunan itulah. Okey, so apa yang berlaku sekiranya cukai kamu melebihi? Okey, kamu bayar cukai lebih. Okey, bayar cukai lebih. Sepatutnya bila katakanlah kamu potong 100 sebulan. Kamu potong RM 100 sebulan. Bermakna kamu dah bayar 1,200 setahun. Bila kamu buat taksiran LHDN, kamu cukai tahunan kamu hanyalah RM 1,000. Jadi baki lagi 200. Okey. Baki ataupun lebihan. Lebihan ni RM 200 ni dia akan pulangkan melalui akaun bank lah. Nanti kamu akan masukkan. Okey, dia akan pulangkan. Dia akan pulangkan kamu masukkan akaun bank, dia akan pulangkan 200. Kalaulah pula, okey, apa yang berlaku yang kedua, potongan kurang daripada cukai. Maksudnya kamu potong 1,200 sama je, kamu potong RM 100 sebulan. Okey, bermaksud kamu dah bayar RM 1,200. Ini potong. Okey, yang maksudnya yang ini jumlah dibayar. Jumlah yang dibayar. Tiba-tiba bila kamu buat taksiran, kamu kena bayar RM 1,500. Okey. Jadi baki lagi RM 300 ni. Okey, nanti kamu bayar balik dekat LHDN lah. Okey, nanti dia akan bagi link juga. Maksudnya kamu boleh terus bayar. Bila kamu dah buat taksiran, kamu boleh terus bayar. Okey, di sana. Okey. So, kita tengok contoh ini, Encik Lim. Okey. Gaji tahunan Encik Lim ialah 74,000 pada tahun 2020. Dia menuntut pelepasan individu sebanyak 9,000. Insurans hayat KDBSP 7,000. Insurans perubatan 1,325. Perbelanjaan rawatan perubatan ibu sebanyak 1,250. Dia juga telah mendemarkan 1,000 kepada pusat kebajikan yang telah diluluskan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak 180 untuk PCB, potongan cukai bulanan. Okey, so hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar pada tahun tersebut. Okey. So sebelum kita hitung berapa cukai, kita kena tengok pendapatan bercukai. Okey. Pendapatan bercukai. Berapa pendapatan yang perlu dibayar cukai? Okey, untuk menghitung pendapatan bercukai, kita kena tengok pendapatan. Okey. Tolak dengan pengecualian cukai. Tolak dengan pengecualian cukai. Tolak lagi dengan pelepasan cukai. Okey, kamu kena tahu bezakan antara dua benda ni tahu. Apa itu okey, kita ada dot di sana. Apa itu pengecualian cukai? Apa itu pelepasan cukai? Pengecualian cukai ni biasanya dia sumbangan. Sumbangan kalau kita tengok di sini kepada pusat kebajikan yang diluluskan lah. Okey, sumbangan luar kita. Kalau macam saya ada menyumbang kepada National Kidney Foundation. Okey, yayasan buah pinggang kebangsaan. Okey, jadi yang ni saya boleh dapat pengecualian cukai. Pelepasan cukai ni ada juga dalam jadual yang telah disediakan dalam jadual taksiran cukai itu. Ada gaya hidup, ada perubatan, ada bayar yuran. Okey.
So, kamu kena tahu bezakan antara pengecualian dengan pelepasan cukai. So, kalau kita tengok di sini, pendapatan Encik Lim adalah 74,000. Okey, 74,000. Tolak dengan pengecualian cukai. Pengecualian cukai, ingat kita punya sumbangan ini, sumbangan luar. Pengecualian cukai, Encik Lim dapat RM1,000. Okey. Tolak lagi dengan pelepasan cukai. Pelepasan cukai Encik Lim ada, ni nah, ada RM9,000. Tolak lagi dengan insurans hayat dia dengan KBSP RM7,000. Tolak lagi dengan insurans perubatan. Tolak lagi 1,325. Okey. Dan tolak lagi dengan perubatan ibu. Perubatan ibu sebanyak 1,250. Okey, so pendapatan bercukai Encik Lim, okey. Tengok di sini. Kalkulator. Okey, 74,000. Tolak, okey. Tolak 1,000 untuk pengecualian cukai. Tolak lagi 9,000. Tolak lagi dengan 7,000. Tolak 1,325 dan tolak 1,250. Okey. So, Encik Lim perlu membayar, okey, pendapatan bercukai Encik Lim ialah 54,425. So, ini adalah pendapatan bercukai dia, RM 54,425. Okey. Okey, seterusnya kita tengok, okey, berapakah cukai yang perlu dibayar oleh Encik Lim? Okey, yang sebab inilah pendapatan bercukai dia, kita kena rujuk kepada jadual. Okey, so pendapatan Encik Lim berada di bahagian ini. Okey. So kita kena tengok, okey. So, kita ada selingan di situ. Kita tengok cukai dasar dia. Okey, bila kita tengok cukai dasar, untuk 50,000 yang pertama, Cik Lim tetap kena bayar sebanyak RM1,800. Okey. So, jadi daripada ni, 50,000 yang pertama, Cik Lim kena bayar RM1,800. So, 54,425 tolak dengan 50,000. So, Encik Lim memang dasar dia memang kena bayar sudah. Berapa tadi? RM1,800. Baki daripada 50,000 ini, iaitu RM4,425. Encik Lim kena bayar 14%. Jadi darab dengan 14%. So, jumlah cukai baki dia lagi ni, okey. 4,425 darab 14%. Okey. 14% jadi 619.50. Jadi daripada 14% daripada baki ni masih lagi dikenakan cukai dan kita perlu tambah dengan cukai dasar dia. Sebab memang kena bayar 1,800 untuk 50,000 yang pertama. So, cukai yang perlu dibayar oleh Encik Lim adalah RM1,800 tambah 619.50. Okey. So, cukai yang perlu dibayar adalah okey, kita tambahlah ya. 61950 tambah 1,800. So, cukai pada tahun 2020 ialah RM24,1950. Okey, Cik Lim kena bayar 24,19.50. Ini adalah jumlah cukai tahunan yang perlu dibayar oleh Encik Lim. Okey, satu lagi.
Disebabkan pendapatan bercukai Encik Lim melebihi 35,000, okey, Encik Lim tidak layak, okey, tidak layak mendapat rebate cukai. Okey, untuk orang untuk pendapatan yang kurang daripada 35,000, Encik Lim tidak layak mendapat rebate cukai, iaitu sebanyak, kalau kita, okey, rebate cukai ni sebanyak RM400. Okey, kamu boleh tengok sebelum ni kita dah tengok apa itu rebate cukai. Rebate cukai ni macam untuk apa ni? Untuk zakat yang dibayar tu kita boleh dapat rebate cukai lah. Tapi disebabkan Encik Lim ni bukan orang yang beragama Islam, dia layak mendapat rebate cukai 400 bagi pendapatan kurang 35,000. Jadi dia tidak layak mendapat rebate cukai. Kamu kena tengok betul-betul tau. Bila masa kita nak tolak pengecualian dengan pelepasan cukai. Okey. Pengecualian cukai dan pelepasan cukai ni kita tolak semasa kita nak kira cukai dasar. Okey, rebate cukai ni kita tolak setelah kita dapat cukai apa ni? Bila kita dah pengecualian cukai dan pelepasan cukai ni kita tolak sebelum kita kira pendapatan bercukai. Okey. Setelah kita dapat nilai cukai semua, kita akan tolak dengan rebate cukai. Rebate cukai ni kita tolak setelah kita dapat nilai yang ni. Baru kita tolak dengan rebate cukai. Dalam kes ni, Cik Lim tak layak dapat. Okey. So inilah pendapatan dia RM2,419. Dan kita tahu Encik Lim telah membayar RM180 sebulan. Jadi dia punya PCB dia RM180 sebulan. Darab dengan 12. So PCB dia adalah, okey, potongan cukai bulanan Encik Lim adalah, okey, kita kira 180 darab 12. So Cik Lim sepatutnya bayar, Cik Lim telah membayar 2 RM 2160. So berdasarkan PCB Encik Lim, okey, Encik Lim telah bayar apa ni lebih. Cukai dia sepatutnya tahun tu kurang. Okey, cukai dia sepatutnya pada tahun itu adalah 2,419. Tapi PCB dia 2160. Jadi ada lagi, okey, baki yang perlu dibayar. Perlu dibayar oleh Encik Lim. Okey, iaitu RM2419.50 tolak 2160. So Encik Lim perlu lagi membayar, okey, 2419.50 tolak 2160. So Encik Lim kena bayar lagi baki cukai 259.5. Okey, RM259.50. Ini yang perlu dibayar oleh Encik Lim. So, ingat kita dah belajar sebelum ni macam mana jangan tak bayar cukai, orang yang mengelak cukai, macam mana dia punya hukuman dia. Okey, apa denda yang denda yang dikenakan. So, ingat. Okey, yang paling penting itulah kita nak kira berapa kita punya pendapatan bercukai. Okey, berapa pelepasan, berapa pengecualian. Bezakan pelepasan dengan pengecualian. Dan yang ketiga, bezakan juga pelepasan, pengecualian dan rebate. Okey. So, pelepasan ada diberikan dalam jadual oleh kerajaan. Ada jadual dia. Bermula dari banyak tahu. Nanti kamu tengok sendiri. Salah contohnya saya bagilah yang Cik Lim buat ni lah. Kamu bagi rawatan ibu bapa, yuran, gaya hidup. Gaya hidup ni termasuklah dengan alat-alat sukan. Apa lagi? Boleh tengok lagi kalau kamu belajar, kamu boleh bayar yuran yang kamu bayar tu boleh dapat pelepasan cukai. So, pengecualian cukai ingat sumbangan. Dan untuk rebate ada dua bahagian.
Yang orang bukan Islam, dia akan dapat rebate RM400 sekiranya pendapatan dia kurang dari sekiranya pendapatan bercukai dia kurang daripada RM35,000. Kalau orang Islam, dia akan dapat rebate melalui bayaran zakat. Okey, so saya harap kamu faham PCB, okey, potongan cukai bulanan. Dan ingat ya, bila kita nak kira cukai, kamu kena tengok jadual cukai ni. Okey, cukai dasar kita, berapa yang kita kena bayar, kena tengok dekat sinilah. Dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.